Salam sejahtera, selamat hormat. Anda bersama saya Nikson Nyambar dan anda sedang menonton Fokus Minggu Depan. Dalam tumpuan kita pada minggu akan datang ini, selain daripada kes pendakwaan bekas Perdana Menteri Tan Sri Bidin Yassin yang mana beliau akan dituduh dengan Seksyen 4-1-B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram selepas didakwa di Mahkamah Session atas 6 pertuduhan membabitkan 4 kerana menggunakan kedudukan mendapatkan rasuah bernilai RM232.5 juta dan 2 kesalahan pengubahan wang haram membabitkan RM195 juta. Bagaimanapun, beliau mengaku tidak bersalah selepas semua pertuduhan dibacakan oleh jurubahasa di hadapan Hakim Azura Alwi. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki menyatakan Presiden Bersatu itu akan dituduh di Mahkamah Session Shah Alam dan pertuduhan terhadap pengerusi PN itu ekoran siasatan melibatkan kes projek program Jana Wibawa yang dijalankan siasatannya oleh SPRM. Itu antara fokus kita pada minggu depan, iaitu pada Isnin. Namun pada jam ini kita ingin bercakap berkenaan dengan satu lagi perkembangan berasingan yang mana dalam minggu depan dalam memperkasakan sistem pengangkutan awam negara yang mana perkhidmatan transit aliran masa MRT laluan Putrajaya dijangka beroperasi sepenuhnya pada 16 Mac ini. MRT laluan Putrajaya fasa 2 melibatkan laluan dari Kampung Batu ke Putrajaya akan dibuka kepada pengguna bermula 3 petang selepas ia dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan untuk berkongsi lebih lanjut tanpa membuang masa, kita nak bersama dengan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Operasi Metro System Akademi Teknologis Dr. Muhammad Fahmi Abdullah. Doktor, terima kasih kerana menyertai kita pada jam ini. Pertama sekali kita nak tanyakan kepada doktor, secara amnya bagaimana penambahan laluan ini dapat memberi manfaat kepada pengguna pengangkutan awam selain daripada aliran trafik negara, doktor? Terima kasih Suawani. Jika kita lihat pembinaan jajaran laluan fasa 2 dari stesen Kampung Batu ke Putrajaya Central ini sebenarnya sepanjang lebih kurang 39 kilometer yang merangkumi 15 stesen bertingkat dan juga 9 stesen bawah tanah. Dan apabila laluan Putrajaya ini beroperasi sepenuhnya, ia dapat memberikan perkhidmatan kepada koridor dengan populasi lebih kurang 2 juta orang. Jadi laluan ini sebenarnya meliputi beberapa kawasan penduduk yang padat seperti Bandar Seri Damansara, Cyberjaya dan juga Putrajaya. Bagi saya, penambahan laluan ini juga sebenarnya ia memudahkan pengguna untuk bertukar dari satu destinasi ke destinasi yang lain menerusi stesen pertukaran yang disediakan, termasuklah laluan MRT Kajang, KTM, LRT dan juga ERL. Pendek kata, tambahan laluan ini sebenarnya meningkatkan lagi kesaling hubungan di antara satu kemudahan pengangkutan dengan kemudahan pengangkutan awam yang lain. Sebelum ini, Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siofux ada dilaporkan berkata jumlah penumpang harian bagi perkhidmatan MRT laluan ini dijangka mampu mencecah kira-kira 200,000 orang dalam masa 2 tahun. Ini satu jumlah yang besar sebenarnya. Bagaimana kewujudan laluan ini dapat mengubah gaya hidup rakyat, memendekkan masa perjalanan sekaligus memberi impak kepada penghijrahan rakyat ke kawasan yang mungkin kita katakan di sini kurang padat. Di kawasan bandar itu, mungkin di kawasan Kuala Lumpur itu sudah pun kepadatannya sudah mencukupi dan mungkin ini akan membantu dengan proses penghijrahan. Mungkin kita katakan dalam kawasan ini jaraknya tidaklah begitu jauh, tapi sebenarnya ini sedikit sebanyak memberikan impak kepada penghijrahan penduduk dari satu tempat ke satu tempat, doktor. Sebenarnya MRT laluan Putrajaya ini merupakan salah satu sasaran kerajaan untuk kita meningkatkan secara signifikan nisbah sebanyak lebih kurang 40% penggunaan pengangkutan awam di dalam wilayah Greater Kuala Lumpur itu sendiri. Dan MRT sebenarnya menyediakan lebih kurang 5,800 ruang letak kereta di 15 stesen sepanjang laluan tersebut, di mana ia bertujuan untuk mengurangkan trafik di jalan raya yang dapat sebenarnya mengubah gaya hidup rakyat bersedikit. Dan pembukaan stesen contohnya di Hospital Kuala Lumpur
merupakan salah satu contoh di mana ia memudahkan orang ramai dan juga pesakit untuk mendapatkan rawatan. Di mana di kawasan ini akan dilengkapi dengan kemudahan laluan gerak di mana sepanjang 400 meter. Dan kita tahu kawasan ini memang sesak dengan trafik walaupun menggunakan pengangkutan persendirian ataupun e-hailing. Jadi faktor kesesakan yang sedia ada ini dengan kita memberikan kemudahan pengangkutan awam seperti MRT, ia sebenarnya memberikan impak besar kepada corak perjalanan pengguna itu sendiri untuk beralih ke pengangkutan awam. Dan saya mesti akui bahawa ada juga stesen yang dibina di kawasan yang kurang kepadatan penduduk dan pembangunan bandar baru seperti Kuasa Damansara. Namun bagi saya ia merupakan satu langkah yang baik kerana kita nak mengalihkan sedikit tumpuan penduduk kepada kawasan yang kurang padat dengan memanfaatkan kemudahan yang sedia ada. Ia juga bagi saya dapat mengurangkan kesenjangan kawasan bandar yang begitu padat, padu tepu dan juga aliran trafik yang sangat tinggi. Selain daripada itu, kita lihat MRT laluan Putrajaya ini sebenarnya bukan mungkin masih baru, tetapi ia bukanlah yang pertama diwujudkan. Dari sudut keselamatan ataupun keistimewaannya, adakah terdapat sebarang penambahbaikan atau masih menggunakan model yang sama, Doktor? Kita difahamkan bahawa MRT laluan Putrajaya ini telah selesai dan berjaya terhadap satu ujian yang kita katakan sebagai ujian larian tanpa kerosakan sepanjang 4,000 km baru-baru ini. Di mana ujian ini sebenarnya sangat penting untuk kita menggambarkan bahawa tahap kesediaan pengangkutan awam ini kepada pengguna apabila ia beroperasi. Kita lihat MRT laluan Putrajaya ini juga kita direka bentuk menepati piawaian antarabangsa dan juga dilihat mematuhi peraturan keselamatan untuk keselamatan dan evakuasi ketika bakaran. Kalau kita lihat daripada aspek kawalan train, di mana MRT yang sekarang ini ia mempunyai sistem pelindungan train automatik, di mana sistem kunci panca untuk mengelakkan pergerakan train yang bercanggah. Di samping itu juga, kalau kita lihat sistem operasi train automatik ini juga sebenarnya dilaksanakan bagi membolehkan operasian secara automatik, di mana kelajuan yang selamat, prosedur yang selamat dan juga sistem pengawasan train automatik, di mana ia dapat membolehkan kawalan dan juga pengawasan train secara bersepadu di samping mengesan train yang sedang beroperasi dan mengenal pasti laluan train secara automatik. Dan tambahan pula, MRT laluan Putrajaya ini menambah ciri-ciri keselamatan tambahan sama ada stesen, di dalam train dan juga keselamatan landasan, termasuklah sistem kawalan keselamatan, pengesan asap dan juga kebakaran, pengumuman kecemasan, rel pembekal tenaga yang dilindungi rapi dan juga laluan pejalan kaki kecemasan yang selamat. Dan saya juga menasihatkan kepada kita sebagai pengguna peka dan juga ambil tahu ciri-ciri keselamatan ini kerana mutakhir ini kita dibembangi dengan aspek keselamatan dan saya yakin MRT laluan Putrajaya ini mengambil inisiatif dan langkah yang kehadapan untuk memastikan bahawa ciri-ciri keselamatan ini dipenuhi oleh standard antarabangsa dan juga Malaysia untuk kepentingan semua pihak. Baik, selepas ini ada lagi beberapa soalan yang saya nak tujukan kepada teknologis Dr. Muhammad Fahmi Abdullah, iaitu Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Operasi MSA, yang mana kita bercakap berkenaan dengan perkhidmatan transit aliran masa MRT laluan Putrajaya yang bakal beroperasi pada 16 Mac ini, yang mana laluan ini fasa 2 melibatkan laluan dari Kampung Batu ke Putrajaya akan dibuka kepada pengguna bermula 3 petang selepas ianya dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selepas ini kita nak tanyakan bagaimana kita nak memastikan daya saing dalam pengangkutan awam kita ini dapat
bersaing dengan negara-negara lain yang menggunakan model terbaik dan memastikan pengangkutan awam di negara mereka lancar dan juga perkhidmatannya juga memenuhi kehendak dan juga keperluan rakyat. Itu antara beberapa soalan yang saya simpan selepas ini. Tapi sebelum itu kita nak berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Baik, bertemu semula dalam segmen Fokus minggu depan. Kita masih lagi nak meneruskan perbincangan bersama dengan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Operasi Metro System Academy MSA iaitu Teknologis Dr. Muhammad Fahmi Abdullah, yang mana kita bercakap berkenaan dengan MRT laluan Putrajaya Fasa 2 akan dibuka kepada orang ramai pada 16 Mac ini, yang mana ia melibatkan perjalanan dari Kuasa Damansara hingga ke Kampung Batu, yang mana ini laluan yang telah dibuka pada 16 Jun tahun lepas. Dan bagi Fasa 2 ini, MRT laluan Putrajaya sepanjang 57.7 km ini mempunyai 36 stesen terdiri daripada 27 stesen bertingkat dan 9 stesen bawah tanah dengan keseluruhan kos pembinaan sebanyak 30.53 bilion ringgit. Dan difahamkan antara ciri istimewa yang ada pada MRT ini, setiap stesen di laluan itu mempunyai ciri-ciri tersendiri, antaranya stesen Titiwangsa yang bertemakan Tidal Rhythm dengan bahagian atas silingnya berwarna biru. Dan bagi pengoperasian penuh MRT Putrajaya Fasa 2 dijangka akan memudahkan orang ramai dan juga pesakit Hospital Kuala Lumpur untuk mendapatkan rawatan menerusi pembukaan stesen di hospital tersebut yang turut dilengkapi kemudahan laluan gerak atau walkator sepanjang 400 meter. Kita nak kembali kepada Dr. Fahmi. Bagaimana kalau kita melihat kepada sistem pengangkutan negara kita? Not bad juga sebenarnya kalau nak dibandingkan dengan negara-negara lain, tapi kita masih lagi melihat kepada negara yang mempunyai sistem pengangkutan yang sangat dihormati oleh rakyatnya, mematuhi masa dan cukup on time, tiba dan juga sebagainya. Bagaimana kalau kita lihat pada modal itu, kita nak memastikan sistem pengangkutan awam di negara kita ini seperti MRT ini dapat berdaya saing dan mengambil kira contoh model di Jepun itu sendiri, Doktor? Jika kita lihat di negara Jepun, kejayaan pengangkutan awam di sana adalah didorong oleh beberapa kriteria, iaitu ia merangkumi aspek keselamatan, kebolehpercayaan dan juga kelestarian dalam operasi. Kalau kita lihat di negara Jepun, reputasi cemerlang sifar kematian yang sesuai dengan prinsip mereka, iaitu mengelakkan pelanggaran. Mereka memperkukuhkan sistem kawalan kereta api automatik di mana ia dapat melindungi berlakunya kemalangan dan juga mencegah kereta api bergerak pada kelajuan berlebihan. Di samping itu juga, kalau kita lihat teknologi di sana, daripada aspek kejuruteraan awam, trek, kelengkapan elektrik, peralatan, isyarat dan komunikasi, penyelenggaraan, latihan dan juga pengurusan perniagaan itu diwujudkan selari dengan kehendak dan juga keperluan semasa untuk memastikan operasi itu berjalan dengan selamat dan cekap. Dan kita juga perlu mengambil kira daripada aspek reka bentuk, bukan sekadar hanya menarik saja, tetapi reka bentuk yang tahan dengan bencana alam dan juga keadaan cuaca yang tidak normal seperti banjir yang berlaku sekarang ini di beberapa negeri, ribut dan juga sebagainya. Dan pada masa yang sama juga, terdapat beberapa perkara-perkara yang perlu diberatkan agar MRT ini bukan sekadar hanya keperluan dan juga kemudahan kepada pengguna, tetapi dapat berdaya saing. Dan ciri-ciri inilah sebenarnya ciri antara yang penting untuk kita memastikan bahawa MRT ini setanding dan juga berdaya saing di tingkat antarabangsa. Doktor, setakat ini mungkin doktor sendiri ada mendengar cakap-cakap penduduk di sekitar Putrajaya itu sendiri dan juga kawasan jajarannya, apa yang dikatakan oleh mereka, bagaimana penerimaannya terhadap pembukaan laluan ini, dan juga mungkin ada cerita-cerita daripada mereka yang mana laluan ini akan memudahkan mereka mungkin untuk turun kerja ataupun untuk berjumpa dengan keluarga yang tinggal di Kuala Lumpur ataupun kawasan-kawasan lain. Mungkin ada yang dapat dikongsikan oleh doktor sendiri? Saya sendiri, pejabat saya di Kuasa Damansara, saya selalu bermesyuarat di Putrajaya. Ini merupakan salah satu daripada orang cakap aspek yang sangat penting di mana memudahkan saya menggunakan pengangkutan MRT laluan Putrajaya ini.
berbanding dahulunya saya sering kali menggunakan pengangkutan persendirian yang mengalami kesakan yang begitu teruk dan juga kadang-kadang menggunakan perkhidmatan e-hailing. Nah, apabila saya melihat rata-rata penduduk terutama di kawasan-kawasan di Putrajaya, di Kuasa Damansara dan juga Sri Damansara juga menyatakan bahawa ini satu langkah yang baik. Kerana kita kena lihat MRT laluan Putrajaya ini, kalau kita lihat dia sebenarnya menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain dan bukan sahaja melibatkan MRT itu sendiri, tetapi stesen pertukaran itu melibatkan stesen pertukaran stesen kereta api yang lain seperti ERL, LRT dan sebagainya. Dan ini merupakan satu anjakan dan perubahan demografi. Mungkin kita boleh lihat kepada pergerakan penduduk itu semakin lama semakin lancar dan dapat pergi satu kawasan dan kawasan yang lain. Dan kesannya dan juga maklum balas daripada rakan-rakan dan juga yang lain amat positif sekali. Baik, saya rasa pastinya penduduk yang tinggal di kawasan Putrajaya dan juga mungkin kawasan berdekatan itu sendiri juga teruja dapat menggunakan pengangkutan awam yang telah pun ditambah baik menggunakan laluan di Putrajaya itu sendiri. Dan semestinya kalau lepas ni, kalau nak petang kan kita nak pergi jogging ke Putrajaya pun senang hanya menaiki MRT, betul tak, Doktor? Betul. Ya, terima kasih Doktor. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Operasi Metro System Academy itu Teknologis Dr. Muhammad Fahmi Abdullah di atas perkongsian itu berkenaan dengan MRT laluan Putrajaya Fasa 2 yang bakal dibuka pada 16 Mac ini bermula jam 3 petang selepas ianya dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.